hidayah kepada Allah SWT. Dua perkara yang tak boleh dipisahkan ialah taufik dan hidayah. Taufik tu ialah yang saya bagi tahu tadi. Hidayat ialah yang biasa kita dengar adalah petunjuk. Dan hidayat juga satu perkara yang sangat-sangat penting, yang mana yang perlu kita minta kepada Allah SWT. Kalau perkara itu tidak penting, Nabi SAW tidak akan sampaikan kepada kita hadis yang berkaitan tentang hidayat. Yang biasa kita dengar hadis ini ketika imam sedang baca doa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Sila buka di kitab Riyadhus Salihin bab 3 4. Doa ini biasa dibaca oleh setiap imam, walaupun bukan setiap imam sekalipun, setiap orang akan baca doa ini, iaitu Allahumma inna nas'alukal huda. Wahai Allah, inna nas'aluka, kami meminta kepada kamu huda, hidayah. Kepada Allah SWT. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berdoa supaya Allah Ta'ala kekalkan taufik dan hidayat pada kita sampailah kita tiada lagi, insyaAllah. Sebelum ni kita muzakarah tentang bab yang bulan lepas ni, muzakarah tentang bab qasab, iaitu mengambil barang orang tanpa izin. Tapi hari ini saya tukar ke bab lain sebab masa tidak mengizinkan secara cepat. Saya berkongsi, kita saling muzakarah tentang bab takbir, mengangkat takbir. Allah Akbar, angkat takbir. Kalau Allah SWT, takbir itu apa? Takbir itu yang saya maksudkan di sini ialah takbir ketiga semayang, iaitu salah satu daripada rukun-rukun solat kita. Rukun yang ke-1 pertama tu, yang ke-3. Kalau Allah SWT, takbir ini satu perkara yang sangat-sangat diambil berat, diambil perhatian tentang takbir. Sebab di dalam satu kitab matan, sebenarnya bukannya kitab yang ni, biasanya rata-rata kitab matan iaitu kitab induk, kitab matan, ada tulisan kecil, dia tak akan membahas tentang satu perkara yang biasa, yang remeh, satu perkara yang kecil. Dia tak akan bahas, dia akan sekali lalu je. Cuma kitab syarah yang menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh pengarang, itu dia akan bagi tahu apakah apakah perkara yang menyebabkan benda tu tak sah pada satu rukun tu. Itu bab syarah dia akan membincangkan tentang hal itu. Tapi kalau kitab matan, kitab induk yang tak ada apa-apa syarah, jarang kita menemukan dia memberitahu tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Boleh jadi saya tak jumpa lah, tapi sepanjang saya ni saya tak jumpa lagi, melainkan satu kitab namanya Safinatun Najah. Dia memberitahu tentang syarat-syarat seseorang itu apabila dia nak semayang, nak takbiratul ihram. Dia imam ini membuat lebih kurang 16 syarat untuk seorang itu takbiratul ihramnya tu Allahu Akbar. Bukan angkat ni sunat. Angkat ni sunat. Raf'ul yadaini, sebagaimana yang dalam kitab Safinah kata juga, Raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a inda takbiratul ihram, iaitu angkat takbir itu sunat. Cuma yang difardukan di sini, yang dirukukan di sini ialah lafaz takbiratul ihram tu sendiri. Syarat yang pertama, musannif syarah ni mengatakan, syaratan in ikhtalla wahidun minha lam tan'aqid as-salat. Sekiranya kita kehilangan satu daripada 16 syarat ini, maka secara automatik kita punya takbiratul ihram kita tidak sah, tidak diterima. Dan sekiranya tak sah takbiratul ihram kita, maka dia akan mengakibatkan seluruh solat kita tidak akan diterima. Maka kita kena ni lah, saya dengan tuan-tuan kena ambil perhatian, terutama saya lah, takut saya pun lain. Syarat yang pertama yang dikatakan oleh pengarang kitab, iaitu syarih, iaitu musannif ni yang beserta syarih dia, antaqa halatal qiyami fil fardi, dan bahawa takbiratul ihram tu dilakukan dalam keadaan
berdiri dalam solat fardu. Tapi ia ni ada disyarahkan pada kitab lain. Kalau untuk orang yang tak berupaya, itu ada dia punya pembahasan dia sendiri. Ini saya tidak akan panjangkanlah. Ai ba'da intisabi wal wusuli ila al mahali, iaitu selepas daripada berdiri tegak, selepas pada seorang itu dah sampai pada tempatnya dan diri tegak daripada ke tempat yang membolehkan dia qiraah membaca. Mana apabila seorang tu dah sampai satu tempat dan dia dah boleh berdiri tegak, itu dah permulaan untuk dia mengatakan takbir. Ini untuk orang yang berdiri lah. Untuk orang yang duduk itu lain. Yang kedua, antakuna bil arabiyyati, bahawa ini mengatakan syarat kedua ialah dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Dan ini juga ai liqadiri 'alaiha, untuk orang yang mampu dalam bahasa Arab. Maksudnya boleh jadi untuk orang yang baru masuk Islam, dia tidak mampu untuk sebut Allahu Akbar. Boleh jadi. So, mungkin kalau untuk kita akan merasakan Allahu Akbar tu satu perkara yang senang. Tapi boleh jadi kita ada juga orang yang susah untuk disebut. Itu ulama bagi dia kelonggaran, dan itu ada dibahaskan di kitab-kitab lain lah, di kitab Minhajul Talibin dan sebagainya. Dan syarat yang ketiga, antakuna bilafzil jalalah, yang bahawa dengan lafaz al-jalalah. Jalalah ni Allah lah, lafaz Allah, tak taruh lafaz lain, lafaz Allah sahaja. Ai fala yasilu ar-rahmanu akbar li adami lafzil jalalah, dan tidak sah Ar-Rahmanu Akbar, dia menggunakan lafaz Ar-Rahman, iaitu 99 nama Allah. Dia meletakkan, mungkin satu hari tu dia ingin merasa kelainan, dia letak lain Ar-Rahman, ataupun dia letak apa lagi, As-Sami'ul Akbar dan sebagainya. Yang penting dia letak selain daripada lafaz Al-Jalalah, itu lafaz Allah, itu tidak sah dan tidak dibolehkan. Warabi'u bilafzil akbar, dan dengan lafaz akbar, iaitu Allah tadi lafaz al-jalalah, dan sambungan dia ialah akbar dengan lafaz akbar. Fala yakfi, mongko tidak memandai opo Allahul kabir, iaitu tidak mencukupi untuk seseorang itu dia tukar Allahu dia tak letak akbar, dia letak kabir. Lifawatil ta'zim, kerana terhapusnya ta'zim. Yang ini dia ada masuk dalam bab ni sikit, masuk dalam bab apa? Bab balaghah atau tak balaghah? Bab balaghah lah. Pasal perkataan takzim dengan akbar ni, kalau dalam akbar ni dia isim tafdil, kalau yang ta'zim ni dia masuk ke bab Allah SWT, saya lupa. Tapi dia ada perbezaan di situ dari segi balaghah. Dan disebabkan lafaz akbar itu dia lagi mulia, lagi bagus, lagi lagi lebih membesarkan Allah daripada lafaz kabir tadi. Walaupun dua-dua maksudnya sama. Kabir maksudnya besar, akbar pun besar. Cuma dari segi tingkatan penggunaan untuk memuji Allah Ta'ala tu, yang paling bagus, yang paling cantik akbar tu. Walaupun dua-dua sama cantik, tapi yang paling bagus, yang paling memuliakan Allah lagi tinggi ialah perkataan lafaz al-akbar sahaja. Yang kabir tu bawah dia sikit. Wal khamisu, dan yang kelima, iaitu salah sifat syarat-syarat orang itu lafazkan takbiratul ihram, tartib bainal lafzaini, iaitu dia tersusun antara dua lafaz. Dia tidak meletakkan akbar yang di belakang di depan, dan tidak meletakkan Allah itu yang di depan ke belakang. Itu jelas. Fala yakfi akbarullah, fala yakfi, maka tidak memadai akbarullah, iaitu macam saya kata tadi, dia tidak memadai untuk kita menembalikkan kedua
lafaz tadi yang sepatutnya Allah itu di depan, dia letak di belakang, itu tidak memadai. Walaupun kita tengok macam sama, tapi rasanya tak. Li'anna dhalika yakhillu bitakbir bi khilafin nazirihi fi salam. Allahumma salli. Wasalisu, dan keenam, iaitu keenam, syarat yang keenam, syarat daripada takbiratul ihram ialah alla yamudda hamzatul jalalah, dan bahawa dia tidak memanjangkan lafaz hamzah jalalah, hamzah yang berada di lafaz Allah. Allah itu lafaz jalalah, dia tidak memanjangkan. Kerana apa? Musannaf syarih mengatakan, iaitu pensyarah, iaitu yang membahas pasal hukum ini, dia mengatakan fa in maddaha, maka sekiranya memanjangkan sapa man ha ing hamzah jalalah fala tanaqid, mongko tidak sah apa solatuhu, iaitu sekiranya seseorang itu dia melafazkan dia memanjangkan lafaz Allah itu, sebelum Allah dia panjangkan, tak kisah berapa harakat, yang penting dia panjangkan Allah, fala tanaqid, mongko tidak sah solatnya. Kerana apa? Ada dia bagi tahu, kerana li'annahu yanqalibu min lafzil akhbar insya'i ila istifham, kerana dia akan berubah, iaitu dia punya lafaz itu dia akan berubah daripada lafaz khabar kepada lafaz istifham. Maksudnya kalau kita tambah panjang pada Allah itu, dia tak akan jadi kepada makna yang sepatutnya. Makna yang sepatutnya untuk lafaz Allah, dia akan bertukar kepada makna lain, akan bertukar kepada makna istifham, kepada pertanyaan. Sebab kalau bahasa Arab, apabila dua alif bertemu, ada setengah ulama nahwu dia akan mengatakan suruh dibolehkan mematikan, iaitu macam tu. Tapi kalau ada setengah kata dipanjangkan. Okey. Tapi rata-rata sebelum, maksudnya apabila alif pertama tu, rata-rata dia akan menunjukkan kepada hamzah istifham, hamzah pertanyaan. So kalau di sini syarih katakan sekiranya kita memanjangkan Allah, so dia punya maksud dia bukannya Allah Maha Besar, maksudnya akan berubah menjadi adakah Allah Maha Besar. Situ akan berubah makna sekiranya seseorang itu memanjangkan Allah pada lafaz Allahu Akbar tu, iaitu pada makna Allahu Akbar, dia akan berubah ke mana adakah Allah itu Maha Besar. Sebab itu tidak dibolehkan untuk seseorang itu dia memanjangkan lafaz jalalah tadi, itu lafaz Allah. Wa yajuzu, dan boleh isqatuha. Tadi kata tak boleh. Syarih kata boleh isqatuha, menggugurkan hamzah tadi. Hamzah apa tu? Hamzah jalalah. Idza wasalaha, sekiranya sampai maksud dengan apa yang sebelumnya. Contoh, Imam al-Ma'munin ya Allah. Okey. Yang ni dia lebih kepada, dia ada ayat-ayat belakang dia tu, tapi saya tak cerita sini. Dia ada, maksudnya kalau dari segi apa itu? Tajwid, ni maksudnya tajwid. Imaman ma'munanillah. Kan kalau tajwid, kalau ada alif lam, kan belakang tu kan ada nun kecil. Macam ayat Quran. Khairunil. Khair asal kan khairun. Tapi kalau lepas dia ada alif lam, tak akan baca khairun. Khairun tu dia akan baca dhammah dan dia akan ditambah nun kecil di bawah. So kita tak akan baca khairul, akan baca khairunil. Serupa juga macam ni. Ma'munanil. Dia takkan hamzah yang patutnya ada lafaz Allah itu dibuang, dia boleh dibuang dan diganti dengan nun kecil itulah. Itu ada, kalau tulis tu senang. Di sini saya tak boleh tulis, saya cerita ringkas je.
Dan yang ketujuh wasabi'u adamu maddibai akbar. Dan yang syarat yang ketujuh, syarat untuk seorang tu sah takbiratul ihram takbir dia ialah adamu maddibai akbar, dan dia tidak memanjangkan ba pada lafaz akbar. Tadi itu yang sebelum ni jangan panjangkan pada lafaz Allah, dia akan berubah makna daripada mana Allah Maha Besar kepada adakah Allah Maha Besar. Yang ni pula dia bagi tahu tidak boleh memanjangkan pada lafaz akbar. Ada alif tambahan antara ba dengan ra, bar itu. Fala qala, maka sekiranya berkata sopoman, iaitu fala qala, maka sekiranya berkata musolli, orang yang nak solat, Allahu akbar, tidak sah solatnya, sama ada fathah, hamzah atau kasrah. Okey, tak ada apa-apa. Kerana akbar dia memberi impak, sebab akbar kalau menambahkan baris menambahkan huruf alif pada lafaz pada huruf antara ba dengan ra itu, dia akan menjadi kepada makna banyak, akbar. Sedangkan Allah itu satu, Allahu akbar. Tapi apabila dia lafaz akbar, maka makna itu tidak akan jadi satu, dia akan jadi banyak. Maknanya akan berubah daripada Allah Maha Esa, Allah Maha Besar, kepada Allah yang Maha Besar-besar, macam tu. Maknanya akan berubah pada di situlah. Dan syarat yang ke-8, Allah yushaddidal ba'a. Dan yang ke-8 bahawa seorang yang bersolat, dia tidak mentasydidkan ba, dia tidak syadah pada huruf ba, tidak meletakkan W pada huruf ba pada lafaz akbar tadilah. Fala syaddada, maka sekiranya bertasydid sopo musolli, orang yang nak solat, bi anqala, dengan digambarkan bahawa dia berkata Allahu akbar, macam tu. Maka tidak sah solatnya. Tapi sini tak diterangkanlah oleh musannif kenapa tidak boleh diletakkan bar itu. Wattasi', dan yang ke-9, alla yazida wawan sakinah, dan bahawa seseorang yang takbir itu, dia tidak menambahkan waw sakinah, waw yang mati, ataupun waw itu berbaris di antara dua kalimah, antara kalimah Allahu pada waw tengah, akbar, Allahu wa akbar, macam tu. Allahu wa akbar. Maaf. Dia tidak menambahkan waw antara lafaz Allah dengan akbar, iaitu Allahu wa akbar. Dia tidak meletakkan waw sakinah ataupun waw yang berbaris di antara dua kalimah itu. Falau zada, maka sekiranya menambah sopo musolli, iaitu orang yang solat waw sakinah ataupun waw mutaharrikah, dengan gambaran dia berkata Allahu wa akbar, Allahu wa akbar dengan sukun waw, ataupun Allahu wa akbar. Pertama tadi Allahu panjang akbar, ataupun Allahu wa akbar, Allahu akbar. Maka tidak sah solat dia. Okey. Wal ashiru, dan yang ke-10, alla yazida, dan bahawa orang yang solat dia tidak menambah waw sebelum lafaz jalalah, iaitu wa Allahu, wallahu akbar, wallahu akbar. Dia tambahkan lafaz waw di belakang lafaz Allah. Okey, ini jelas. Fa in zadaha, maka sekiranya dia, sesiapa yang menambah waw tadi dengan dia berkata wallahu akbar, maka tidak sah solatnya, li adami taqaddumi ma yatfu alaihi bi khalafi salam. Okey, kerana
Kerana kalau ataf sebenarnya, kalau dalam nahwu ni dia ada maktub alaih, iaitu biasanya kalau diletakkan waw, dia kena ada jumlah sebelum dia, kena ada satu ayat sebelum dia. Dan contoh Zaid wa Amrun, Zaid wa Amrun, Zaid dan Umar. Kalau nak tambah lepas waw tu, pastikan kat belakang waw tu ada satu kalimat. Kalau lafaz selepas waw tu merupakan nama orang lah. Kalau merupakan perbuatan orang, itulah. Tapi yang penting pastikan kena ada jumlah atau ayat di sebelum lafaz waw tu. Tapi untuk lafaz Allah ini, dia tak ada sebelum tu kita tambahkan apa-apa. So dia memang Allahu Akbar tu sahaja. So memang terang, tidak boleh lah untuk kita meletakkan lafaz waw di sebelum lafaz Allah. Wal hadi asyara, dan yang ke 11, alla yaqifa baina kalimati takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan, dan bahawa dia tidak berhenti antara dua kalimah takbir, waqfatan tawilatan, panjang dan tidak juga pendek, iaitu antara dua kalimah Allah dan Akbar, dia tidak berhenti. Allah dia berhenti sekejap, Akbar tidak berhenti antara dua kalimah tadi. Wala yadurru faslu bainahuma, dan tidak tadi tu dia mengatakan tidak boleh untuk berdiam. Maksudnya untuk berhenti tidak boleh. Tapi di sini Musanif Syarih dia mengatakan tidak menjejaskan kita punya takbir sekiranya kita membawa datang ada takrif, iaitu alif lam takrif. Kalau dalam nahwu dah ada alif lam takrif, ada alif lam takrif lah. Dia tambah alif lam. Kan tadi lafaz Allahu dia tak ada alif lam, dia akbar terus. Tapi Musanif kata seseorang itu dia memang tidak boleh dia berhenti antara dua kalimat tadi. Tapi untuk sekiranya dia menambah antara dua kalimat tadi, ada satu lafaz, tapi lafaz yang dibolehkan lah, bukan lafaz yang tadi tu yang ada waw semua tu. Untuk dia melafazkan, dia meletakkan alif lam tadi, iaitu pada lafaz Allahul Akbar. Allahul Akbar, iaitu dia angkat takbir, dia sebut, dia tak baca Allahu Akbar, dia baca Allahul Akbar. Macam imam nanti isyak dia angkat takbir, Allahul Akbar, alif lam tu, itu dibolehkan. Itu tidak termasuk dalam perkara yang menambah yang juga membatalkan. Perkara yang membatalkan seperti waw tadi dan sebagainya. Tapi ini antara perkara yang penambahan tapi dibolehkan, iaitu dia mendapatkan lafaz Allahul Akbar pada takbir. Dan juga dia boleh menambah, mana tidak memudaratkan dia membawa sekali dengan sifat Allah, iaitu Allahul Jalil Akbar. Allahul Jalil Akbar, Allah Al-Jalil Akbar. Jalil kan antara sifat-sifat Allah. Dia menambahkan, kalau untuk orang yang menambahkan sifat Allah antara dua kalimah itu dibolehkan. Lafaz Jalil datangkan apa-apa sifat. Tapi kalau saya show jangan tambahlah, bahaya untuk dia ni. Tapi kalau di masa saya di Pulau Langat, memang rata-rata kalau yang kelas senior, kelas atas kami, dia akan bawa kelainan lah. Macam contoh takbir Allahul Akbar, rukuk Allahu Akbar wa ajal. Apa tu? I'tidal man hamidallaha sami'ala. Dia menggunakan lafaz yang lain, tapi lafaz itu semua lafaz yang dibolehkan, yang semua telah tercatat dalam kitab-kitab lah. Dan kalau nak cuba boleh je, cuma isyak nanti. Dan boleh juga Allahur Rahim Akbar bi khilafi law tala wal wasfu bi an kana thalathan fakthar kallah al-jali azza akbar wallahu akbar alladhi.
Dia khilaf dengan sekiranya panjang. Maksudnya kalau dia akan bercanggah, maksudnya kalau dia meletakkan sifat-sifat Allah itu terlalu panjang. Lepas dia letakkan Allahu Akbar Jalil, lepas tu dia letakkan As-Sami' Basir, panjang-panjang tu, itu ada khilaf antara ulama. Ada ulama kata boleh, tidak memudaratkan kita punya takbiratul ihram, takbir kita. Ada setengah ulama kata tidak boleh. Itu terserah pada kita nak ikut yang mana. Sebab ilmu Allah ni luas. Maksudnya kita tak boleh nak kata saya punya pendapat saya lagi ni, saya punya pendapat saya lagi diterima. Setiap ulama itu dia ada pendapat masing-masing, dan setiap pendapat yang dihasilkan berlandaskan ilmu yang dia pelajari. Dan syarat yang ke-12, syarat yang ke-12, ayasma'a nafsahu, bahawa dia mendengar diri dia tu, dia mempendengarkan jami'ah hurufnya, dia mendengarkan lafaz dia tu kat telinga dia. Yang ni dia termasuk dia ada satu kitab tu dia kata kalau untuk orang yang pekat macam mana, yang tu ada disyarah di kitab ni lah, tapi di kitab ni tak ada, kitab ni nipis. Dia kata itu ada dia punya kelonggaran untuk orang yang mungkin tidak mendengar. Itu ada dia punya kelonggaran lah. Cuma untuk orang yang normal macam kita perlu dan wajib untuk kita memperdengarkan setiap apa yang kita lafazkan Allahu Akbar tu di telinga kita. Tapi pada takbir yang pertama tu lah. Kalau takbir yang lepas pada tu tak, supaya ingat dengan Assalamualaikum. Idza kana sahih sama, sekiranya pendengaran dia tu elok, wala mani amin lagtin wa ghairihi wa illa fi sautuhu. Sekiranya dia punya pendengaran dia elok dan tidak ada apa manik, iaitu tidak ada perkara yang menghalang. Seperti contoh, ada orang tengah lakukan pembinaan di sebelah, dia guru dia atau sebagainya, bunyi bising. Yang itu dia kena naikkan suara dia sekadar raf'ul yadi dia semua, sekadar yang dia rasa dia boleh dengar. Ini tak perlu sampai ada setengah orang tu dia betul-betul nak dengar, orang tengah sebelah tu tengah melakukan satu binaan, menyebabkan bising, dia nak pastikan dia betul-betul dengar, dia sampai satu tahap dia menjerit Allah kan. Itu tidak perlu pun. Paling-paling yang dia rasa dia boleh dengar lah, yang dia rasa cukup untuk dia dengar. Orang tak ada dengar sampai sebiji itu, sebab kan ada benda yang menghalang. Tapi kalau benda yang tak ada, contoh kalau benda yang tak menghalang tu dia tak ada, dia kena penekankan lah. Okey. Dan yang ke-13, InsyaAllah ke-13 ni kita akan sambung pada kuliah pula, muzakarah kita yang akan datang. Dan sebelum saya akhiri saya punya muzakarah, kita punya muzakarah, iaitu saya ingin kongsi sikit tentang nasihat saya punya kiai lah, Kiai Abdul Aziz Abdan. Dia merupakan satu sosok yang saya kagumi lah. Dia berguru dengan dua orang yang sangat terkenal. Kalau di Indonesia tu ada satu kiai tu namanya Mbah Kiai Maimun Zubir, satu kiai yang terkenal, dan juga dengan Habib Umar yang di ni lah, yang tu Yaman tu. Dia ketika kelas minhaj kami, minhajut talibin, dia sering mengatakan, dan juga ada ustaz yang lain dalam ilmu qawaidul fiqh, dia sering mengatakan, dia sering bagi tahu kami, dia ulang lagi dan lagi, dia kata sebenarnya kita tidak belajar kepada, setengah orang dia akan beranggapan kita bermazhab Syafi'i. Yalah, kita bermazhab Syafi'i, tapi sebenarnya kalau kita kata kita mazhab Syafi'i maksudnya apa? Kalau kita kata kita bermazhab Syafi'i, kita akan merujuk pada Imam Syafi'i sahaja. Sebenarnya kita akan ambil kitab Imam Syafi'i itu, kitab dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk kita ini sebagai orang yang bermazhab Syafi'i, kita tak beramal pada pendapat Imam Syafi'i sahaja, tapi kita beramal kepada ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, ulama yang dia menggunakan landas Imam Syafi'i berdasarkan ilmu dia
Itu pun kita kena ambil tahu juga, iaitu setiap ulama di dalam mazhab Syafi'i pun qaul pun diterima. Memang kita akan satu hari kita akan ada setengah ustaz ni mengatakan okey, qaul ini kata sekian. Dan ada ustaz yang bercanggah pula, dia akan mengatakan qaul ini hukum dia sekian. Maka jadi pembalahan antara dua orang. Sebenarnya macam saya balik pada tadi, kita beramal bukannya Syafi'i sahaja, Imam Syafi'i, tapi Asy-Syafi'iyah, semua ulama, semua yang bermazhab Syafi'i, semua kita amal. Sama ada, sedangkan dalam kitab Minhaj Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang biasa kita dengar Imam Nawawi ni, dia kitab Minhaj Abidin ni asalnya dia meniru kalimat qaul yang qaul itu merupakan qaul ulama namanya Imam Romli. Mana kalau kita lihat, kalau dalam silibus fiqh itu Imam Romli dengan Imam Nawawi dia akan berlaga. Kadang-kadang dia akan berlaga dia punya pendapatnya. Tapi di dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi dia meletakkan qaul Imam Romli dalam kitab dia sendiri. Dia letakkan okey, Imam bla 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 sekian. Dan sekiranya Imam Nawawi dia tidak berkenan ataupun dia tidak bersependapat dengan Imam Romli, dia tidak mengatakan ini salah, ini macam ni, kau dia macam mana, kau dia tak diterima, tak kata macam tu. Dia akan berkata qultu, saya berkata. Dia kata kalau pendapat saya ialah sekian dan sekian, wallahu a'lam. Itu je, dia tak akan menambah. Misalnya Imam Romli ni dia cacat pada ni, dia tak akan kata macam tu. Dia tak akan menyalahkan apa-apa ataupun dia membalas balik apa-apa pendapat qaul Imam Romli walaupun dia mampu. Semoga Allah Subhanahu taala, sebab itu tuan-tuan, untuk kita selamat dari segi pendapat yang banyak ni, selagi mana pendapat itu datang daripada seorang ustaz, dan ustaz tu ambil daripada satu kitab, dan kitab tu kitab yang diterima oleh seluruh ulama Imam Syafi'i, maka kita ambil. Sekiranya tak ada yang terang direka, kita tolaklah. Walaupun orang tu berbeza pendapat, ada orang kata tak sah, ada orang kata sah, dua-dua boleh pakai. Sedangkan kami pun masa belajar dulu, kami banyak kali jumpa qaul yang lemah, yang betul-betul lemah, qaul dhaif, betul-betul lemah. Ustaz kami kata kamu boleh beramal dengan qaul lemah, tapi sepatutnya diwajibkan untuk para santri, untuk para pelajar, kamu kena beramal dengan qaul muktamad, qaul yang disepakati oleh semua orang, wajib untuk kamu. Tapi selain pada kamu, itu dibolehkan. Allah Subhanahu taala, kita meraihkan setiap pendapat sesama kita, dan kita meraihkan sebab penangan sama kita, maka secara tak langsung kita meraihkan atau kita menerima pendapat imam-imam yang dibawa oleh saudara-saudara kita, insya-Allah. Allah Subhanahu taala, apa yang baik datang pada Allah Subhanahu taala, apa yang kurang datang pada diri saya sendiri, saya selaku pelajar. Dan saya mohon maaf sekiranya bahasa saya ada yang tersilap, dan saya akhiri saya punya kita punya muzakarah ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.